tu pakat kita mari ganu. Pulau Duyung yang terletak di muara Sungai Terengganu berukuran 1 km, 300 meter panjang dan 700 meter lebar. Pulau Duyung ini banyak menyimpan sejarah suka dan duka kehidupan zaman dahulu dan juga merupakan sebuah lokasi perindustrian pembuatan bot yang terkenal sehingga mendapat pengiktirafan dari luar negara. Pulau Duyung ini dikenali sebagai pusat pembuatan bot, sama ada bot kecil atau bot mewah yang sering mendapat perhatian peminat bot di seluruh dunia. Okey, saya mula mencebur bidang ni dalam tahun 1977. Saya ingat tu mencebur bidang ni mungkin daripada keturunan saya ingat. Maknanya kita orang pun tak pernah belajar. Asal bot tukang-tukang bot Pulau Duyung ni maknanya asalnya dia tradisi daripada orang tua. Dia kawasan Pulau Duyung ni maknanya buat bot mana Soho dulu, zaman-zaman dulu. Tu Soho tu lebih kurang dalam 230 ni buat bot ni macam di situlah ayah tukang bot kepala tukang kata orang kepala tukang turun pada anak dia. Uniknya tentang pengusaha-pengusaha pembuatan bot ini atau dipanggil tukang bot, kebanyakannya tidak menerima pendidikan formal tentang ilmu seni bina ataupun perkapalan. Ilmu membuat bot ini diturunkan turun-temurun daripada orang-orang yang terdahulu. Namun, terdapat beberapa perbezaan tentang alatan yang digunakan oleh tukang bot ini mengikut arus kemodenan. Zaman bukan dalam 30 tahun dululah. Zaman 30 kerajaan tak kuat kuasa lagi nak menulukan sesebuah bot ni. Dia zaman dulu kita buat dulu. Orang Terengganu panggil buat tenggok. Buat dulu ada sebuah dua buah macam tu ada nak jual. Zaman sekarang ni kita kena akad pemenang. Akad pemenang mana orang nak pakai bot, orang nak beli bot ni dia kena cari motor buruk ataupun cari lesen ada ni, dia kena akad pemenang setelah kerajaan dulu baru boleh buat. Dulu tak, dulu kita buat dulu tak apa. Buat dulu lepas tu orang nak kita jual. Sekarang tak boleh lah, sekarang kena akad pemenang. Kalau kerajaan dulu baru kita boleh buat. Tengok keadaan saiz besar kecil macam tengok atas harga kayu. Kalau harga kayu macam katakan saiz besar belakang buat cik ni tau. Sekarang kayu lebih kurang dalam 11,000 satu tang. Mana 11,000 satu tang, maknanya sebuah ni lebih kurang dalam 25 tang sebuah. Atas sebuah ni 25 tang, apa tu kali 11,000 berapa kira dia. Kalau kita buat 4 orang, setahun lebih sikit lah. Mana gitu, nak lambat sikit, nak lambat sikit lagi setahun setengah. Mana gitu, mana siap satu buah. Bot panjang 64 kaki, buka 20, dalam 9 kaki setengah. Itulah lebih kurang itulah. Lebih kurang dalam 65 tang. Dia tengok atas tepang. Kalau kita buat banyak buah, banyak pekerja, tapi sekarang ni pekerja kurang dah tua dah. Pekerja rasa kena cari hak ni pekat hak baru pula, pekat muda pula. Tenaga pengajian hak yang muda pula mana gitu. Bot yang dihasilkan di Pulau Duyung ini masih mengekalkan cara pembuatan tradisional. Bot-bot di sini dibuat dengan menggunakan pasak, iaitu sejenis peralatan yang berfungsi sebagai paku dan dibuat menggunakan kayu. Terengganu negara lain beza dia banyak beza lah. Terutama sekali macam Pak Cik cerita tadi, Pak Wijaya dia gunakan pasak. Start daripada mula-mula buat sampai ke siap. Nak kata berapa ribu batang tak tahu lah. Di situlah kita ada kekuatan. Kekuatan perahu Terengganu dengan perahu luar-luar mana. Pasal apa? Dalam dunia ni tak ada perahu berbatang daripada pasak, melainkan di Terengganu je.
Pak Awi juga menjelaskan pembinaan bot-bot di Terengganu tidak menggunakan sebarang pelan terlebih dahulu. Bot luar dia pakai pelan. Bot Terengganu tak pakai pelan. Pakai dalam kepala je. Kalau seperti bot macam ni, semua macam tu, semua dia pakai dalam kepala dia je. Kalau kita kata nak buat apa payang, buat. Jadi lah. Panjang, tinggi berapa, besar berapa. Kalau bot Mak Saleh ni dia pakai pelan. Saban hari, industri pembikinan bot ini kian merosot dari segi ekonominya. Ini adalah ekoran kurangnya tempahan, kenaikan harga barang dan beberapa faktor yang lain. Kemerosotan ini mengakibatkan sebilangan tukang bot beralih kepada bidang yang lain. Malah, terdapat juga pengusaha bot yang kini hanya menghasilkan replika bot sahaja sebagai kraftangan untuk dijual. Sekarang ni tak ada terpaham bot sekarang. Saya baru pencen 2 tahun. Dulu saya kerja dengan Monsoon Cup organizer bahagian maintenance. Tapi sekarang saya banyak buat tupu kepada replika je lah. Punca ni sekarang jadi salah satu terlalu mahal kayu. Jadi bot kalau nak buat baru, lesen kerajaan tak keluar. Melainkan kita beli bot yang lama, kita ambil lesen. Gitu je lah sekarang ni. Kapal-kapal layar pun tak ada dah tepah Mak Saleh sekarang. Dulu memang banyak Mak Saleh tepah kapal layar dulu. Sekarang ni pakcik buat bot cuma tengok je lah. Cuma layang-layang tapi boleh buat lagi. Tapi manakala ada terpaham pun kita tak semesti macam muda-muda dulu lah. Baik dulu. Walaupun dulu murah tapi dulu barang tak naik. Banyak sekarang ni barang hari ni harga sekarang ni, besok harga lain. Kemerosotan industri pengusaha bot ini haruslah dipandang serius oleh agensi kerajaan yang terlibat bagi terus mengekalkannya. Meskipun seni kebudayaan ini masih lagi belum terkubur, ia haruslah terus diperkasakan lagi bagi mengelakkan industri ini malap dari negeri Terengganu. Kita ada buat permohonan untuk ganti kulit ataupun ubah suai vessel. Contoh vessel-vessel tu dah lama. Jadi kita membenarkan dia untuk buat permohonan ganti kulit. Maknanya vessel dia tu dia ubah suai. Dia tukar yang lama yang dah rosak tu, maknanya dia akan still atau pada pembuat bot, pada tukang lah, untuk repair dia punya bot. Jadi industri tu masih lagi berjalan. Sebab setakat ni walaupun kita ada mengeluarkan dasar pemodenan vessel untuk menggunakan vessel-vessel besi, kita masih lagi menggunakan vessel-vessel kayu. Itu je lah kalau dari segi ni. Cuma dari segi kebudayaannya masih ada lagi tukang-tukang yang buat bot untuk macam bot A, bot ni kan. Lagipun di negeri Terengganu ni, industri pelancongan dia sendiri pun ada melakukan aktiviti menggunakan bot kan, dayung sepanjang sungai ni. Itu sajalah Malaysia berjalan ni. Kalau kirakan jumlah bot pun boleh dikatakan menurun lah. Ada lebih kurang dalam 200 bot yang dah tak aktif. Maknanya vessel tu mungkin owner mati, owner meninggal, ataupun vessel dia tenggelam. Kalau tengok dekat pelabuhan kan banyak bot-bot yang dah lama. Cuma kadang-kadang bila sampai keadaan anak dia akan datang sini, renew bot tu, lesen bot tu yang lebih daripada 3 tahun, dan dia akan ubah suai pada bot lain. Jadi masa ubah suai tu dia akan buat bot tu. Maknanya industri tu still ada. Industri pembuatan bot tu dia lagi, maknanya dia masih lagi berjalan walaupun slow sikit lah. Sebab dia pun kalau tengok cara pembuatan dia pun masih lagi guna cara-cara yang lama kan. Sebab apa, kadang cara tu bot tu tahan. Maknanya dia still lagi terpelihara melalui kebudayaan dan kesenian kan. Kemudian kebudayaan dan kesenian. Maknanya salah satu cara nak orang panggil memperkasakan dia adalah banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang ibarat program untuk mengekalkan budaya kita. Jadi insyaAllah lah benda tu tak lari. Kalau tengok kat Terengganu ni pun banyak aktiviti yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan ke, pihak negeri ke,
dia banyak still lagi menjaga. Jadi bagi saya benda tu belum lagi terpupus lah, masih ada lah, masih terjaga. Cuma dari segi untuk dia menjana pendapatan berdasarkan benda tu dia tak macam mana nak ngomong, dia memang slow sikit lah. Kurangnya tindakan oleh agensi kerajaan adalah salah satu faktor yang menyebabkan industri ini semakin pudar dari terus menjadi ikon bagi negeri Terengganu. Hal ini kerana industri pembuatan bot ini tidak lagi menjadi punca pendapatan utama para pengusaha bot. Industri pembuatan bot telah meletakkan Pulau Duyung sebagai ikon bagi negeri Terengganu disebabkan keunikan penghasilan bot dan kualiti bot yang dihasilkan setanding dengan luar negara. Pulau Duyung suatu ketika dahulu cukup terkenal sebagai pusat penghasilan bot sehingga mendapat pengiktirafan dari negara luar. Apa yang membanggakan adalah pembuatan bot ini hanya dilakukan secara tradisional oleh anak tempatan Terengganu. Harapan supaya Pulau Duyung ini terus menjadi destinasi pembuatan bot di Malaysia yang boleh dianggap sebagai seni khazanah warisan negara. 1, 2, 3 pakat kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 gengsi kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Semua 3 pakat kita mari ganu. Semua 3 ramai-ramai kita serbu. Semua 3 gengsi kita takkan jemu. Semua 3 negeri Terengganu memang padu.